segala andaian yang dibangkitkan mengenai ketulusan SPR. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh menjelaskan mengenai andaian yang kononnya 2 buah beg kertas undi yang dijatuhkan dari helikopter pada kawasan Padang Sungai Siput mengandungi kertas undi dari masyarakat orang asli didakwa benar. Adakah andaian tersebut benar atau sengaja direka cerita, Datuk? Itu adalah satu cerita rekaan yang tidak berasas. Jika sebenarnya berlaku perkara itu, sudah tentu polis akan memaklumkan kepada SPR secara rasmi. Ada orang yang membuat laporan polis dan polis akan membuka kertas penyiasatan. Dan perkara ini perkara serius. SPR dengan pegawai kita di peringkat lapangan, kita tidak akan berdiam diri. Jadi tentu kita akan membuat siasatan segera. Tetapi oleh kerana perkara ini perkara yang direka dan diambil gambar peti undi dan telah dibuat cerita mengatakan peti undi jatuh di Padang dan sebagainya, maka perkara ini disebar melalui pelbagai saluran media sosial untuk mengelirukan rakyat dengan objektif supaya rakyat tak percaya sistem pilihan raya kita ini telus dan berwibawa. Jadi itulah saja objektif mereka. Jadi saya SPR menafikan sekeras-kerasnya perkara itu sebenarnya tak benar dan tak pernah berlaku. Jadi kalau dilihat ya Datuk, selepas PRU ke-13, pelbagai gambar, video dan cerita yang tidak berasas dimuat naik dalam media masa sehingga kebanyakan golongan muda terutamanya mempercayai dakwah tersebut. Mungkin Datuk boleh memberi penjelasan sedikit. Ya, mereka menggunakan media sosial ni dengan menyediakan superimpose gambar bermacam-macam cara dengan satu gambar dan membuat berbagai andaian cerita semata-mata untuk menjustifikasikan dakwah fitnah mereka. Sebenarnya apa yang SPR lakukan sepanjang PRU 13 ni, setiap aspek berlandaskan kepada peraturan dan undang-undang. Setiap proses pilihan raya, baik di peringkat pengundian, di tempat mengundi, peringkat pengiraan undi dan penjumlahan rasmi undi, Undang-Undang Pilihan Raya ni mewajibkan wakil calon ada bersama. Dan wakil calon itu adalah mata dan telinga mewakili calon. Kalaulah perkara ni tak betul seperti yang didakwahkan oleh mereka tu, sudah tentu wakil calon ni yang pertama sekali buat bising, membuat kenyataan media, buat laporan polis dan sebagainya. Sebagai contoh 2 peti tadi, wakil calon pun tidak membawa kepada kita maklumat sedemikian, dan peti undi yang dimaksudkan tu semuanya cukup apabila sampai ke pusat penjumlahan rasmi undi dan dikira, maka itu keputusan kita dapat sepenuhnya. Kalaulah peti undi itu sudah terpesong ke lain tempat dan isu itu menjadi besar, sudah tentu semua kertas undi di dalam peti undi itu akan diletak sebagai undi yang diragu. Tapi perkara ini tak pernah berlaku. Jadi begitu juga tempat-tempat lain. Mereka mendakwahkan tentang isu warga asing yang dapat mengundi. Saya pergi kepada itu dulu. Warga asing, baik orang tu Bangladesh ke, Indonesia ke, orang daripada India ke, daripada China ke, daripada Myanmar ke, Nepal ke, mustahil dapat mendaftar dalam daftar pemilih kita. Kenapa saya kata mustahil? Sebab mereka bukan warga negara. Mereka tidak diberikan nombor kad penalan 12 digit tu oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi kalau nombor kad penalan MyKad tidak ada, maka mereka bukan warga negara. Macam mana mereka nak pergi ke kaunter pendaftaran SPR untuk mendaftar? Dan apabila proses pendaftaran dibuat, dia melalui proses undang-undang. Dipamer selama 14 hari untuk orang membuat bantahan. Lepas itu kita akan siasat. Barulah daftar pemilih itu diwartakan untuk tujuan pilihan raya. Jadi warga negara sahaja yang dapat mendaftar sebagai pengundi. Kedua, orang bercakap pasal pengundi hantu. Pengundi hantu, siapa pengundi hantu? Cuba bawa bukti pengundi hantu di mahkamah. Kalau dikata ada pengundi hantu, dia takrifkan pengundi hantu ni orang yang di luar. Orang Kuala Lumpur balik mengundi di Kelantan, orang Kelantan balik mengundi ke tempat-tempat yang dia mendaftar. Jadi bila orang tu orang luar, maka dia pun sekat lah bas, sekat van, tengok muka lain sikit, dia pun tahan kata pengundi hantu. Ini sebenarnya semua tak betul. Orang yang mendaftar sebagai pengundi, di dalam daftar pemilih itu ada nama dia, dia tetap warga negara. Kalau tidak, dia tidak dapat mendaftar. Dan apabila dia mendaftar sebagai warga negara, nama dia ada dalam daftar pemilih,
yang kita gunakan di pusat mengundi, semakkan di barung di luar, dan juga garis yang mana ketua tempat mengundi kita, kerani mengundi kita garis apabila namanya disebut, dan ejen pilihan raya pun potong nama bila namanya disebut. Itulah yang sahih. Kalau nama dia ada di situ, maka dia berhak mengundi. Tak kisah muka paras dia macam mana ke, dia adalah pengundi yang sah. Walaupun dia orang Johor mengundi di Shah Alam, tak kisah. Itu dah kandak perlembagaan. Apabila seorang tu mendaftar, dia mendaftar mengikut alamat semasa dia mendaftar. Jadi pengundian tu tak timbul sebenarnya. Parti Pembangkang mengungkitkan isu pengundian tu ni sejak daripada seingatan saya dulu lagi. Bila dia menang, dia kata pengundian tu. Bila dia kalah, dia pun senyap. Kalau dah pengundian tu yang buat mereka menang, maknanya mereka menang Selangor, mereka menang Pulau Pinang, menang 89 kursi. Pengundian tu ke yang membantu mereka? Jadi orang ramai patut insaf, tengoklah daripada segi logiknya. Mereka ni adalah kumpulan mereka yang kalah pilihan raya yang desperate. Menghasut rakyat untuk bawa ke jalan raya, berhimpun dan membuat fitnah dan fitnah. Tetapi rakyat generasi muda yang tidak baca undang-undang, yang tidak faham, terpengaruh. Jadi inilah perkara yang dilakukan. Datuk, mengenai kewujudan Bangladesh yang datang turun berapa bas sampai sehingga kena belasah. Kalau kita lihat video-video yang ada di-upload di internet dan di Facebook semua, dan dakwah mengenai undi pos turun daripada tu, adakah Datuk sendiri menyangkal ataupun benda tu memang ada wujud? Sudah tentu saya menyangkal. Sebab benda tu tak benar, tak berlaku. Kalau berlaku peti-peti undi yang kononnya hilang ni, takkan peti undi tu dikira rapi di setiap pusat perjumlahan pada malam tu, sehingga keputusan diterima oleh ejen-ejen parti masing-masing dan diisytiharkan oleh pegawai SPR. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi soal peti undi terpesong hilang ni semuanya tak benar semata-mata. Dan kedua, pasal soal Bangla. Masuk akal ke Bangla 40,000 datang mengundi? Pertama, nama dia tidak ada dalam daftar pemilih. Betul. Nama dia orang tak ada dalam daftar pemilih. Dia orang tak dapat mendaftar. Walau macam mana sekalipun tak dapat mendaftar. Dan kalaulah dia ni logiknya pula nak hantar ke mana? Dengan kapal terbang mana? Dengan kapal laut mana nak menghantar? Jangan-jangan yang Tan Sri Khalid Ibrahim menang di Port Klang tu, Bangla masuk dengan kapal laut agaknya. Jadi saya rasa mereka ni betul lah tak bertanggungjawab. Dah kalah pilihan raya, mereka mencari alasan yang bukan-bukan. Bawalah bukti di mahkamah. Janganlah bawa bukti ke ke Kelana Jaya, ke Jalan Raya ke. Ini pilihan raya dah habis. Waktu berkempen dah habis. Rakyat dah buat keputusan. 85% rakyat yang keluar mengundi. Begitu yakin rakyat terhadap sistem pilihan raya. Betul. Sebab itu peratusan pengundi yang begitu tinggi. Kita kena respect, terima keputusan rakyat. Kalau kita tak puas hati, kita kumpulkan bukti. Bariskan peguam-peguam yang handal dan pergi bahas di mahkamah. Dan SPR akan menjawab di mahkamah. Tunjuk bukti kita. Ini cara yang betul, cara yang benar. Jadi saya rasa perkara yang mereka buat tu direka-rekakan saja. Sebab ada segelintir masyarakat yang tak faham. Jadi orang yang tak faham ni menjadi kumpulan sasar dia. Jadi dia akan kelirukan orang ni supaya setiap masa hidup saja perjuangan di jalan raya mereka ni. Padahal sepatutnya mereka pergi ke mahkamah melalui lunas undang-undang. Betul. Kita ada rukun negara, kedaulatan undang-undang kan. Kita patuhi benda tu. Itu perkara yang kita patut ajar kepada generasi muda kita. Jadi SPR sangkal sama sekali perkara ni sebenarnya tidak pernah berlaku. Direka semata-mata. Dibuat gambar untuk perkara lain, maka dibuat caption cerita nak menguatkan cerita dia. Sebenarnya kalau mereka cukup bukti, sebelum dibawa ke mahkamah, bawa ke pejabat saya di SPR. Kita boleh jelaskan kepada mereka. Macam hari tu, sekumpulan budak muda hari tu datang ke SPR, bawa memo. Mereka bawa memo, ya. Memorandum. Wah, bunyi cantik betul memorandum. Tapi bila kita baca memorandum ni, semua benda yang dilaungkan oleh Anwar Ibrahim di atas pentas tu. Benda yang tidak berasas, yang tidak terbukti. Dan mereka yang menulis memorandum ni betul-betul dihasut. Langsung tidak membuat penyelidikan. Di mana letak fakta undang-undang.
apa perkara yang dia boleh yang boleh dia ketengahkan. Dia kata SPR perlu bertindak secara adil. Sebab adil lah pilihan raya kita sampai begitu rupa. Sehingga 89 kursi jatuh kepada pihak mereka. Betul. Dan 133 kursi pergi kepada Barisan Nasional. Dan Selangor dapat 2/3 jumlah kursi. Pulau Pinang 2/3. Sebab pilihan raya yang adil lah maka berlaku begini. Lepas tu dia kata daftar pemilih yang tidak bersih. Dia pun tidak tahu macam mana proses daftar pemilih disediakan. Lepas itu dia kata undi pos yang masih meragukan. Dia tak tahu ke undi pos kita dah masuk. Kita ganti dengan undi awal. Betul. Bagi tentera dan polis. Jadi dia bercakap, dia tak faham. Dia tidak baca semak undang-undang, dia ikut membabi buta. Jadi inilah sebagai contoh yang mereka tak faham tapi mereka cuba nak bercakap pasal pilihan raya. Yang ini tadi. Cerita orang Bangla. Kami bukan Bangla. Kami rakyat Malaysia. Nama dia kena tahan daripada pergi mengundi. Bayangkan orang-orang ni punyalah tak bertanggungjawab ya. Kerja polis nak menyemak kad penalan ni. Bukan kerja petugas parti politik. Jadi inilah perkara yang rakyat kita yang sayangkan negara ni patut tahulah. Segala kerenah dan segala masalah yang dicetuskan oleh mereka yang telah terpengaruh dengan hasutan ya oleh pemimpin parti politik yang tidak bertanggungjawab. Jadi antara isu lain Datuk mengenai isu blackout yang berlaku semasa hari mengundi. Jadi sehingga sekarang isu blackout tu disalahkan oleh pihak SPR. Sebab dia tak mendengar penjelasan SPR, dia tidak mendengar penjelasan TNB, iaitu agensi yang bertanggungjawab memantau segala penyaluran perkhidmatan elektrik pada hari mengundi. SPR telah bermesyuarat dengan pihak TNB ni di peringkat pusat dan di peringkat negeri memastikan tidak akan berlaku mana-mana blackout di seluruh negara. Dan jikalau tidak diduga sekalipun, genset ya ada disediakan oleh pihak TNB. Tak ada masalah sebab kita takut orang sabotaj ke apa-apa kan. Betul. Jadi apabila malam tu dibuat cerita tempat mengundi pengiraan undi padam, saya terus menyemak dengan kita punya pegawai pengurus, pegawai in charge pilihan raya tu, dan semak segera dengan kerani ketua tempat mengundi yang bertugas di saluran tu. Tak ada pun berlaku. Di Ketari Pahang dia kata ada berlaku tak ada berlaku, satu pun tak ada berlaku. Dan ini disahkan oleh pihak TNB, mengesahkan secara bertulis dan rasmi tidak berlaku blackout di mana-mana. Dan ada yang bercerita kepada saya ada berlaku lebih kurang 1 minit dia kata. Kalau tak salah saya di Subanjaya ke di Puchong 1 minit. Saya rasa semasa tengah pengiraan undi itu mungkin ada pihak, tapi saya tak fikir berlaku, tak masuk akal. Sebab semasa proses pengiraan undi orang luar tidak dibenarkan masuk. Polis pun jaga pintu di luar saja. Bilik itu ditutup dan ketua tempat mengundi, kerani mengira undi, ejen-ejen mengira undi saja yang ada di dalam bilik itu. Kalau kita nak kata ada orang sabotaj pun pergi off the switch, siapa yang dibenarkan masuk di dalam pusat pengiraan? Tidak ada. Ejen-ejen parti, ejen-ejen mengira saja yang ada. Tapi orang tak ramai. Kalau ada orang yang berdiri pergi berjalan ke switch, tentu kita nampak. Tapi kita dah sah daripada ketua pengiraan undi kita, tidak ada berlaku mana-mana blackout. Ini fitnah pembohongan semata-mata. Dan mereka terus mainkan cerita karut ni sampai sekarang. Sebab apa? Mereka tak dengar penjelasan kita. Betul. Mereka pegang pada cerita lama dia saja. Orang-orang ini patut dibawa ke mahkamah lah. Penyebar fitnah nombor 1 di Malaysia. Okey.